Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mula belajar, marilah sama-sama kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik murid-murid sekalian, tajuk hari ini adalah hindari rasuah. Jadi kamu boleh buka buku teks di muka surat 44. Jadi tajuk hari ini adalah hindari rasuah. Ha ya nun hin dal da ra yari hindari ra sin wa alif ha suah rasuah. Hindari rasuah. Untuk tajuk ini diawali dengan berita dan juga statistik. Yakni berita Hakimi tidak gelap mata dan statistik tangkapan pada tahun 2014. Begitu banyak orang yang terlibat dengan pemberi dan penerima rasuah, dan juga penjawat awam kian sedar risiko rasuah. Ini adalah gambaran yang menunjukkan betapa hebatnya budaya rasuah di negara kita ini. Banyak pihak yang terlibat, sama ada penjawat awam dan juga swasta dan juga orang awam, kumpulan sokongan. Ni macam-macam ni lah. Ahli politik pun ada, ahli majlis pun ada. Nak bagi tahu di sini, ramai orang yang terlibat dengan aktiviti rasuah. Di mana aktiviti rasuah ini adalah merupakan kesalahan. Tengok ada gambar orang kena tangkap. Bukan juga salah daripada sudut agama, tetapi salah daripada sudut etika dan juga undang-undang negara. Kerana itulah badan rasuah telah ditubuhkan di negara kita pada tahun 1967, dikenali sebagai BPR, Badan Pencegah Rasuah, dan sekarang diubah kepada SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi negara kita ini memandang beratlah aktiviti rasuah ini merupakan satu kesalahan yang amat berat, sehinggalah ditubuhkan SPRM di negara kita ni untuk menangkap dan menyiasat pada siapa-siapa yang terlibat dengan aktiviti rasuah ini. Baik, kita tengok muka surat sebelah lagi. Pada muka surat 45 ini ada hadis menyatakan bahawa bahayanya rasuah ini dan perlu dielakkan oleh kita sebagai umat Islam. Dari sudut agama pun Allah SWT telah melarang aktiviti melakukan rasuah ini. Dalam hadis ini adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Marilah sama-sama kita pendengarkan hadis ini. An Abdullah ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Maksudnya ia adalah satu perbuatan yang amat ditegah oleh Allah SWT. Kerana rasuah ini merupakan satu benda yang tak elok. Apakah maksud rasuah? Jadi maksud rasuah ini dapat diambil daripada intisari hadis. Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Itu adalah pengertian rasuah. Selain daripada kata rasuah itu, kita juga dikenali dengan sebagai wang sogokan. Itu adalah rasuah. Ataupun dalam bahasa mudahnya sekarang ni kita kata kautim. Ataupun nama lainnya adalah duit kopi, duit minyak, dan sebagainya. Itu adalah kata-kata lain yang diistilahkan sebagai rasuah. Baik, contohnya
seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Okey. Jadi contohnya macam tu lah. Contohnya macam seorang tu dia bekerja dalam sebuah syarikat tu, dia merasuah ketua di atasnya dengan jumlah wang. Lalu ketua dia pun menaikkan pangkatnya. Okey, itulah contoh-contohnya. Sebenarnya perbuatan itu adalah salah. Jadi dia nak cepat naik pangkat, dia rasuah lah, dia bagi sejumlah wang kepada ketuanya, dan dia pun naik pangkat lah. Dan dia pangkat yang dia naik tu adalah melalui jalan yang salah. Dan banyaklah contoh-contoh yang lain. Contoh dia tak bagi wang pun dia bagi hadiah. Contoh-contoh yang lain, dia bagi hadiah, dia bagi bonus, dia bagi perkhidmatan dan upah jawatan dan sebagainya. Sebagai contoh yang lain, contohnya macam seseorang tu dia nak mendapatkan lesen memandu, tetapi sebelum itu dia kena menjalani berbagai ujian lah. Ujian teori, ujian praktikal dan sebagainya. Tiba-tiba bila dia menjalani ujian tu dia tak lulus. Jadi untuk dia lulus ujian tu, dia kena ambil sekali lagi lah ujian tu. Jadi dia tak mau ambil ujian, dia bagi rasuah. Dia bagi contohnya dia bagi hadiah kepada pengurus yang menguruskan bahagian lesen tersebut. Jadi dia bagi hadiah, contoh dia bagi buah ke, ataupun set golf ke, ataupun hadiah bunga ke apa ke yang bernilai. Dan pengurus tu kata, baiklah kalau macam ni saya akan luluskan lah permohonan kamu untuk mendapatkan lesen. Itu adalah satu benda, contoh rasuah lah itu. Jadi ia merupakan satu kesalahan. Jadi rasuah ni merupakan satu perkara yang besar. Sehingga kan ada diceritakan peristiwa kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pun ada yang dikaitkan dengan rasuah, yang mana ada di kalangan orang-orang Melaka sendiri yang belot kepada pihak musuh. Mungkin musuh memberi sogokan, memberi sedikit wang ataupun sedikit imbalan, duit dan sebagainya, dan mereka pun terpengaruh dengan pihak musuh, pihak luar. Pada masa tu empire pada masa tu adalah pihak Portugis. Jadi kejatuhan Melaka mungkin disebabkan oleh pembelot, orang yang Melayu yang menerima rasuah itu sebut. Jadi orang Melaka pada ketika itu. Seterusnya, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi, kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Banyaknya duit pemberian syarikat ini untukku. Tu dia, banyaknya duit. Tengok. Jadi orang yang menerima duit rasuah ini adalah menerima duit yang haram. Sabda Rasulullah SAW lagi, kullu lahmin nabatalahu min haram fannaru awla bih. Rasulullah SAW ada menyebutkan setiap hasil yang tumbuh daripada tubuh dagingnya daripada benda-benda yang haram, maka neraka lah yang layak baginya. Okey, maksud dia, kalau kita makan duit haram, maksudnya kalau kita makan duit haram, dia akan melahirkan darah daging yang haram. Maka api neraka lah yang akan membakar tubuh yang haram. Baik, di muka surat 46, sebab berlakunya rasuah. Yang pertama, iman yang lemah, tidak takut dengan azab Allah. Jadi dia tak ingat Allah lah. Sebab itulah dia buat benda-benda yang jahat macam tu, dan mengambil rasuah. Yang kedua, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah.
Dia nak mendahulukan kehendak diri. Dia kata, hidup aku di atas dunia ni susah. Kalau aku ambil rasuah ni, atau aku beri rasuah ni, hidup aku akan jadi senang. Besok-besok lah baru nak bertaubat. Itu adalah satu sikap yang tak elok. Kita tak tahu kita nak bertaubat tu Allah terima ataupun tidak. Jadi jauhkanlah daripada kita melakukan perkara yang dilibatkan dengan rasuah ni. Yang kedua, sebab berlakunya rasuah iaitu kelemahan diri. Gagal mengawal kehendak diri. Hidup kita ni gagal mengawal kehendak diri. Kita duk bandingkan hidup kita dengan kawan-kawan yang lain. Contohnya, rumah kita ni kecil lah. Seorang tu ada seorang tu kan. Rumah kita kecil, rumah kawan kita besar lagi. Jadi kehendak-kehendak macam ni lah yang terjadinya berlakunya rasuah. Kita duk banding dengan orang. Jadi kita tak dapat mengawal diri kita. Kita nak ambil lagi benda-benda yang rasuah tu lah, duit rasuah tu. Jadi dengan ambil duit rasuah ni, kita dah rasakan gaya hidup kita ni sudah berubah. Jadi Islam ada menegaskan buat apa kita hidup nampak macam kaya, hebat, tetapi itu adalah hasil daripada duit yang haram. Jadi perbuatan rasuah ni patutlah kita hindari. Yang kedua, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Seseorang yang mengambil rasuah ni mungkin dia tidak ada ilmu. Bukan dia tak ada ilmu, maknanya dia tidak ambil peduli tentang apa yang Islam suruh dan apa yang Islam tegah. Yang ketiga, bersifat tamak. Tamak untuk mendapatkan sesuatu, iaitu ingin meraih sesuatu jawatan yang mudah. Sebagai contoh yang telah diberikan tadi, iaitu, dan juga yang kedua, mahu segera hidup mewah. Hidup mewah buat apa dengan duit rasuah? Tidak ada keberkatan di atas dunia dan juga keberkatan di akhirat. Seterusnya, kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Banyak kesan-kesan murid-murid, antaranya ialah yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Jadi bila kita ambil rasuah ini, kalau dah dapat tangkap tu, di mahkamah orang ambil gambar apa semua tu, kita akan jatuhlah maruah diri. Sebab tu kita lihat ada orang yang keluar daripada mahkamah, dia terpaksa tutup muka dia, walaupun dengan plastik ke, ataupun dengan kertas ke, ataupun masuk kepala dia dalam baju, kerana dia rasa malu. Itu adalah kesan yang menjatuhkan maruah diri. Yang kedua, menimbulkan permusuhan. Bila dah ambil rasuah ni boleh menimbulkan permusuhan. Mungkin A dan B ni adalah sahabat. Si A ni dia ambil rasuah, si B ni kerja SPRM. Jadi si B ni dia nak tangkap si A lah. Jadi menimbulkan permusuhan. Itu contohnya. Seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Contohnya, jika seseorang tu dia jadi bos, dia nak menilai pekerja-pekerja je. Ada pekerja tu sepatutnya dia tak layak jadi lagi naikkan pangkat. Tiba-tiba dia ada pekerja A, pekerja B. Pekerja B ni dia tak layak, tetapi dia bagi duit. Dia sogokkan bos dia supaya dinaikkan pangkat. Yang si A ni sepatutnya dia buat kerja bagus lagi. Patutnya si A lah naik pangkat, tapi si B ni yang naik pangkat. Sebab apa? Dia bagi rasuah. Jadi sifat amanah tu dah tak ada lah kepada bos dia. Itulah tak bagus kita bagi rasuah. Seterusnya, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Jadi organisasi macam contoh yang saya telah berikan tu dah jadi tergugat. Jadi syarikat tu dia akan jatuh lah nanti, sebab ada budaya macam tu, budaya rasuah ni. Seterusnya, mendapat kemurkaan dan laknat Allah. Jadi Allah marah dan Allah melaknat bagi orang yang memberi dan menerima rasuah. Orang yang bagi pun Allah tak suka, Allah marah. Orang yang menerima pun Allah marah juga. Jadi hidup tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak hidup di atas dunia ni, kita nak hidup dalam keadaan kita berberkat. Biarlah kita nampak susah, tetapi Allah suka dengan
dengan kita. Daripada kita hidup nampak macam mewah, bahagia, tetapi Allah tak suka. Jadi orang yang beriman, orang yang percaya pada hari akhirat ni, dia biar dia hidup susah di atas dunia, tetapi biarlah diri dia hidup dalam keadaan susah dan diberkati. Yang tu dia nak berkat tu dia nak. Buat apa ambil rasuah kalau hidup di atas dunia ni tak mendapat keberkatan. Oleh itu, kita mesti menjauhi rasuah. Antara kebaikannya ialah masyarakat hidup bersatu padu. Yang kedua, sesuatu organisasi akan stabil, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan jauh daripada kemurkaan Allah. Ini adalah kebaikan kita menjauhkan diri dengan aktiviti rasuah. Baik, marilah kita sama-sama melihat pengajaran daripada hadis. Yang pertama, di muka surat 48, nombor 1. Murid-murid, apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis larangan melakukan rasuah? Apakah pengajaran yang kita dapat? Jadi murid ini menjawab, kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Jadi murid yang lelaki ini pun jawab, mereka yang terjebak dengan rasuah akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ustazah, murid yang kedua dia bagi tahu kata akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat ini merupakan kemurkaan Allah SWT. Jadi murid yang ketiga pun jawab, rasuah boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucar kacir. Oleh itu, setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakannya dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Jadi, maju mundurnya negara ini berlaku di atas setiap individu. Orang individu yang diberi amanah ni mestilah menjalankan tanggungjawab dengan amanah dan menjauhi rasuah. Lepas tu ustazah dia pun jawab balik, bagus murid-murid, apa yang penting kita jadikan Islam sebagai cara hidup kita. Ini termasuklah mencari rezeki dan meraih kejayaan. Jadi ustazah ni bagi tahu agama Islam ni adalah agama yang cantik dah molek dah. Dah mengajar kepada kita umatnya hukum hakam mengenai betapa bahaya dan pentingnya kita menjauhkan rasuah. Jadi setiap perkara, walaupun sekecil-kecil perkara, Islam ajak dah kepada umatnya. Atau kita bangun daripada tidur, sekecil-kecil perkara kita bangun, kita mulakan dengan berdoa. Nak masuk bilik ayam pun kita baca doa. Nak cuci muka pun nak kena berdoa. Nak mandi apa semua pun kita mulakan dengan bismillah. Sekecil-kecil perkara, sehinggalah sebesar-besar perkara ni termasuklah rasuah yang boleh membangun dan menjatuhkan negara itu bergantung kepada penduduknya. Kalau penduduknya satu negara itu banyak melakukan rasuah, maka negara itu akan jatuh. Banyaklah contoh-contoh yang kita dapat ambil lah. Jadi untuk murid-murid, kalau nak lebih tahu info mengenai rasuah ini, kamu bolehlah melawati laman Sesawang SPRM. Di situ SPRM tu maksud apa? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi kamu bolehlah dapat info-info mengenai enactment undang-undang, apakah tindakan yang akan diambil kepada orang yang melakukan rasuah dan sebagainya. Boleh bacalah beberapa contoh yang dapat diambil tentang aktiviti rasuah ni. Seterusnya muka surat 49. Lakukan aktiviti sumbangsaran berdasarkan gambar di bawah, kemudian lengkapkan dialog. Nombor 1. Murid-murid, kita akan adakan undian bagi memilih pengurusi kelab pencinta alam pada hari Isnin minggu depan. Cikgu harap kamu semua dapat membuat pilihan yang tepat dan betul. Jadi cikgu ni dia nak buat apa? Nak buat calon pengurusi, nak mencari calon pengurusi kelab pencinta alam. Sama ada nak pilih Ramli
ataupun hakim. Okey, nombor 2. Baik Ustaz. Ustaz, bukan cikgu ni, Ustaz. Baik Ustaz, kami akan memilih pemimpin kami yang amanah dan bertanggungjawab. Seorang murid kata, baik Ustaz, kami akan pilih seorang pemimpin yang baik dan bertanggungjawab. Okey, tiba-tiba ni tak dia ni. Saya nombor 3. Saya harap kamu semua memilih saya. Saya akan belanja kamu semua jika mengundi saya. Ni dia rasuah ni, nak rasuah kawan-kawan. Kalau kamu semua ni undi saya ni, saya akan belanja kamu makan. Jadi undilah saya. Okey, nombor 2. Ni dia nak cakap apa ni, nombor 4 ni. Ni dialog yang kosong ni. Ni kita nak kawan ni nak kena kata apa kat dia. Nombor 2. Berdasarkan gambar di atas, berikan pendapat kamu tentang perkara yang berikut. Sikap dan cara Ramli memujuk rakan-rakan supaya mengundinya. Jadi ni Ramli rupanya nama dia. Dia adalah sikap yang tak bagus lah ni. Dia nak merasuah kawan-kawan. Ada unsur-unsur rasuah tu di situ. Kerana bila dia belanja kawan-kawan ni, dia akan mendapat manfaat. Manfaat apa? Nanti kawan-kawan akan undi dia. Dia akan dapat jawatan tu. Dia akan jadi calon pengurusi kelab. Okey, perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Ramli. Apa yang sepatutnya yang dilakukan oleh Ramli? Sepatutnya dia tak bolehlah kata itu. Dia boleh kata undilah saya, tapi janganlah dia kata belanja. Kerana bila dia belanja ni, kerana jika saya belanja kamu, kamu akan undi saya. Ni ada unsur-unsur rasuah di situ. Okeylah. Sepatutnya dia kena kata macam ni, Ramli kena kata, kamu undilah saya, insya-Allah saya akan melakukan yang terbaik, semampu dan sedaya mampu saya yang bolehlah, saya akan buat yang terbaik. Patutnya dia kena kata macam tu, bukan dia belanja kawan-kawan. Okey, itulah sepatutnya dilakukan oleh Ramli. Okey, seterusnya, jika Ramli terpilih sebagai pengurusi kelab penyerta alam, apakah yang akan berlaku? Jadi sepatutnya dia kena cakap macam tu, saya akan lakukan yang terbaik, dan saya akan berjanji. Dia mestilah letak janji, manifesto dia, apa yang dia akan tunaikan jika dia jadi pengurusi itu. Jika murid 2 orang ni, dia terpengaruh dengan cakap Ramli ni, bila Ramli dia merasuah kawan-kawan dia ni, dan kawan-kawan ni menyokong dia, percayalah besok-besok ni Ramli akan melakukan perbuatan tersebut dengan tak betul lah. Kerana niat dia yang awal tu pun dah tak betul lah. Dia mendapat jabatan itu melalui rasuah lah. Jadi mungkin dia tak layak. Mungkin yang layak adalah hakim. Hakim lebih pandai daripada dia menguruskan atau mentadbir kelab tersebut. Jadi bila dia naik jadi pengurusi, jadi kelab itu dia akan jadi